Pilihan raya adalah suatu kaedah atau proses demokrasi bagi rakyat yang digunakan di Malaysia secara undian untuk memilih pemimpin yang sesuai untuk mewakili rakyat di parlimen. Pilihan raya bertujuan untuk menubuhkan kerajaan demokrasi, pemilihan individu untuk jawatan tertinggi negara dan menguatkan kestabilan dalam sesebuah organisasi dan komuniti politik. Terdapat dua jenis pilihan raya, pilihan raya umum PRU, pilihan raya kecil PRK. Pilihan raya umum diadakan setiap 5 tahun sekali setelah DUN atau Dewan Rakyat telah dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau ketua negeri masing-masing. Sekiranya DUN atau Dewan Rakyat telah mencapai tempoh matang, pilihan raya umum juga mesti diadakan. Pilihan raya kecil diadakan untuk mengisi kekosongan kerusi di luar musim pilihan raya umum. Ia boleh diadakan 60 hari selepas pilihan raya umum. Tetapi SPR boleh memilih untuk tidak mengadakannya selepas tempoh mandat sesebuah kerajaan melebihi 3 tahun. PRK boleh berlaku kerana ADUN atau Ahli Parlimen meninggal dunia, ADUN atau Ahli Parlimen meletakkan jawatan, ADUN atau Ahli Parlimen diisytiharkan hilang kelayakan oleh mahkamah. Definisi sistem pilihan raya di Malaysia. Di Malaysia, kita mengamalkan sebuah sistem dinamakan sebagai First Past the Post System. Dalam kaedah ini, mana-mana calon yang mendapat undi terbanyak dalam mana-mana kawasan pilihan raya akan dikira sebagai pemenang. Selain daripada kaedah yang kita gunakan, ada juga kaedah lain seperti Proportional Representation System, di mana jumlah kerusi di parlimen ditentukan berdasarkan jumlah undi yang diperolehi oleh parti-parti yang bertanding. Beralih kepada tugas-tugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Yang pertama, persepadanan kawasan pilihan raya. Setiap 8 tahun, SPR akan menjalankan kajian semula kawasan pilihan raya. Perkara ini dilakukan kerana pertambahan pengundi dan perubahan sosioekonomi sesuatu kawasan. Yang kedua, melakukan pendaftaran pengundi. Seorang warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang 18 tahun boleh mendaftar sebagai pengundi. Seorang yang menetap di mana-mana kawasan pilihan raya dan bukanlah seorang banduan. Yang ketiga, kelayakan menjadi calon. Dalam kelayakan ini, calon haruslah warga negara yang bermastautin di negara ini, berumur tidak kurang daripada 18 atau 21 tahun pada hari penamaan, mempunyai alamat di kawasan pilihan rayanya yang akan bertanding sekiranya calon bertanding di kerusi DUN dan tidak melakukan kesalahan di bawah perkara 48 perlembagaan. Dalam menjadi calon juga mempunyai hilang kelayakannya tersendiri, iaitu melakukan kesalahan di bawah perkara 48 perlembagaan persekutuan. Dibebaskan dari penjara kurang 5 tahun. Jika dibebaskan, calon perlu menjalani tempoh larangan politik selama 5 tahun dan seseorang yang meletakkan jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat tidak boleh bertanding kerusi Dewan Rakyat selama 5 tahun. Apakah perkara 48 perlembagaan persekutuan? Iaitu seorang ahli parlimen tidak boleh pada setiap masa hilang kewarasan atau tidak siuman, muflis, memegang suatu jawatan berpendapatan, mengisytiharkan pembelanjaan tidak lebih 31 hari daripada pilihan raya, disabitkan kesalahan oleh mahkamah melebihi RM2,000 dan penjara 1 tahun, dan memperolehi kewarganegaraan asing. Proses pilihan raya. Terdapat beberapa proses pilihan raya. Antaranya ialah proses yang pertama, pembubaran parlimen. Mengapakah pembubaran parlimen berlaku? Hal ini kerana apabila Perdana Menteri merasakan sudah sampai masanya untuk beliau mengadakan pilihan raya, beliau perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Perdana Menteri akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Namun, kuasa pembubaran parlimen terletak pada budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Parlimen juga akan terbubar dengan sendirinya sekiranya sudah genap tempoh 5 tahun daripada
daripada pilihan raya yang sebelumnya. Proses yang seterusnya ialah notis pilihan raya. Selepas Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu SPR mendapatkan notis pembubaran Parlimen, SPR akan bermesyuarat untuk mengeluarkan notis pilihan raya kepada parti-parti politik atau individu yang berhasrat untuk bertanding. Biasanya notis pilihan raya dikeluarkan tidak lebih seminggu selepas Parlimen dibubarkan. Dalam notis pilihan raya, SPR akan memaklumkan bilakah diadakan hari penamaan calon dan hari pengundian. Proses yang seterusnya ialah proses penamaan calon. Hari penamaan calon merupakan hari yang ditetapkan untuk mana-mana calon yang berhasrat untuk bertanding mengemukakan kertas pencalonan. Kertas-kertas penamaan calon perlu diserahkan kepada pegawai pengurus pilihan raya kawasan berkenaan pada antara pukul 9 hingga 10 pagi. Apabila calon ingin menyerahkan borang pencalonan, calon mesti menyertakan seorang penyokong dan seorang pencadang di dalam kertas pencalonannya. Setiap permohonan daripada calon perlu disertakan dengan deposit sebanyak RM5,000 Malaysia untuk DUN dan RM10,000 Malaysia untuk kerusi Parlimen. Deposit calon ini akan dipulangkan sekiranya calon-calon berkenaan mendapat 12.5% undi yang sah. Calon-calon yang bertanding juga boleh bertanding atau atas tiket mana-mana parti sekiranya mendapat keizinan daripada parti berkenaan. Calon-calon bebas boleh menggunakan simbol yang disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu SPR. Selepas penyerahan borang pencalonan, pegawai pengurus pilihan raya akan mengisytiharkan calon-calon yang akan bertanding di dalam kawasan pilihan raya berkenaan. Selepas itu bermulanya kempen pilihan raya. Walau bagaimanapun, dalam tempoh 3 hari selepas bermulanya kempen, calon boleh menarik diri tetapi akan kehilangan deposit yang dibayarkan kepada SPR. Okey, sekarang kita pergi kepada proses pilihan raya kempen. Setelah selesai hari penamaan calon, calon-calon yang bertanding akan berkempen menemui pengundi untuk meyakinkan pengundi kenapa perlu dia dipilih. Tempoh berkempen biasanya 1 hingga 2 minggu bergantung kepada ketetapan SPR. Semasa tempoh berkempen, calon-calon boleh mengedarkan risalah, bahan kempen dan apa-apa saja yang boleh meyakinkan pengundi. Rapat umum dan ceramah juga boleh dianjurkan sekiranya mendapat keizinan daripada pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, sabotaj ke atas mana-mana calon adalah dilarang. Mana-mana calon yang berkempen dilarang membelanjakan lebih daripada RM100,000 bagi kerusi DUN dan RM200,000 bagi kerusi Dewan Rakyat. Semua kempen wajib dihentikan pada pukul 12.30 malam sebelum hari pengundian. Hari pengundian. Proses pengundian berjalan daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Setiap pengundi akan mengundi calon yang mereka ingin pilih untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Pengundi perlu meletakkan tanda pangkah ke atas kertas undi dan memasukkannya ke dalam peti undi yang telah disediakan oleh SPR. Semasa hari pengundian, kempen tidak dibenarkan kecuali merayu undi. Pengundi-pengundi pos iaitu orang yang telah mengundi awal akan mengundi lebih awal. Biasanya beberapa hari sebelum pengundi biasa membuat undi. Kertas undi pos perlu sampai sebelum jam 5 petang pada hari pengundian di pusat penjumlahan undi. Untuk memastikan ketelusan perjalanan pilihan raya, setiap calon yang bertanding boleh meletakkan wakil atau ejen untuk memantau perjalanan pilihan raya. Pengiraan undi. Selepas selesai waktu membuang undi, peti-peti undi itu akan dibawa ke pusat penjumlahan undi untuk dikira. Semasa undi dikira, hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh berada di pusat tersebut. Mereka adalah pegawai-pegawai dan kaki tangan pilihan raya, kerani mengira undi, calon, wakil dan ejen mengundi dan ejen mengira undi sahaja. Pengumuman keputusan. Selepas selesai undi dikira,
Pegawai pengurus pilihan raya akan mengumumkan pemenang berdasarkan undi terbanyak yang diperoleh oleh calon-calon yang bertanding. Sebelum diumumkan keputusan penuh, akan diumumkan keputusan-keputusan mengikut daerah-daerah mengundi. Pada akhir proses pengumuman, calon yang mendapat undi terbanyak akan diumumkan sebagai pemenang. Seterusnya, proses pasca pilihan raya. Proses pasca pilihan raya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu laporan perbelanjaan, petisyen pilihan raya, penyimpanan dan pelupusan. Bagi laporan perbelanjaan, setiap calon yang bertanding dalam pilihan raya perlu melaporkan perbelanjaan kepada SPR dan calon hanya dibenarkan membelanjakan wang yang telah ditetapkan untuk pilihan raya, iaitu Dewan Rakyat tidak lebih daripada RM200,000, manakala Dewan Undangan Negeri tidak melebihi daripada RM100,000. kegagalan calon mengemukakan penyata perbelanjaan pada tempoh yang telah ditetapkan merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan ini akan menyebabkan calon tidak layak bertanding bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Proses ini adalah wajib dan perlu dihantar kepada SPR pada tempoh yang telah ditetapkan, iaitu selepas 31 hari keputusan pilihan raya diwartakan. Seterusnya, petisyen pilihan raya. Keputusan pilihan raya boleh dicabar di mahkamah sekiranya didapati ada pihak-pihak yang mendapat faedah daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan semasa pilihan raya. Terdapat banyak kesalahan, tetapi kesalahan yang sering dibangkitkan sewaktu pilihan raya ialah sogokan, peras ugut atau sebarang salah laku yang boleh menjejaskan pilihan raya, keingkaran peruntukan undang-undang dan peraturan pilihan raya oleh pihak-pihak yang bertanding dan keputusan yang diumumkan terdapat kesilapan. Sekiranya kesalahan yang dilakukan serius, hakim boleh membatalkan keputusan pilihan raya atau mengisytiharkan pihak yang memfailkan petisyen sebagai pemenang. Setiap petisyen boleh difailkan ke mahkamah selepas 21 hari keputusan pilihan raya diwartakan dan semua petisyen harus diselesaikan dalam tempoh 6 bulan sebelum ia difailkan. Proses pasca pilihan raya yang terakhir ialah proses penyimpanan dan pelupusan. Penyimpanan kertas-kertas undi dan dokumen-dokumen yang berkaitan merupakan satu aspek penting dalam proses pilihan raya. Selepas undi-undi dikira dan keputusan diumumkan, kertas-kertas undi itu akan disimpan oleh SPR untuk tempoh 6 bulan. Sekiranya tiada petisyen untuk kawasan berkenaan, kertas-kertas undi itu tersebut akan dilupuskan dan pelupusan kertas undi akan disaksikan oleh wakil-wakil pihak yang bertanding dalam pilihan raya yang berkenaan. Kesimpulan yang dapat dirumuskan di sini ialah pilihan raya banyak kebaikan kepada rakyat di negara ini. Sebagai contoh, kempen yang dijalankan, rakyat berpeluang menilai dan menyuarakan kehendak mereka melalui wakil rakyat yang dipilih. Dan sistem pilihan raya juga dapat menentukan corak pemerintahan yang stabil, aman dan makmur.